Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1. Hari ini kita masih lagi dalam bab 4 lakaran. Tapi kita akan belajar lakaran baru iaitu lakaran perspektif. Okey. So kita dah belajar lakaran oblik, kita dah belajar lakaran isometrik. Ini adalah lakaran oblik. Okey, lakaran oblik menggunakan sudut 45 darjah. Okey, kedua kita dah belajar lakaran isometrik. Isometrik menggunakan sudut 30 darjah di atas paksi mendatar. Okey, kemudian seterusnya kita akan belajar lakaran perspektif. Dekat lakaran perspektif kita akan belajar 3 jenis lakaran iaitu lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Baik, apakah itu lakaran perspektif? Lakaran perspektif ini adalah satu kaedah ilustrasi objek di mana ia menyamai pandangan mata manusia. Okey, kalau kita tengok sesuatu objek, kalau jauh kita akan nampak dia sangat kecil. Kalau dekat kita akan nampak dia lebih besar. So itulah kita panggil lakaran perspektif. Sama macam oblik dan isometrik, ia adalah satu lakaran 3D. Okey, kita ada dua pandangan mata iaitu pandangan mata burung dan juga pandangan mata ulat. Okey, apakah itu pandangan mata burung? Pandangan mata burung ini apabila kita nampak objek itu dari tempat yang tinggi. Okey, kalau pandangan mata bulat pula, objek itu kita akan nampak daripada arah lantai ataupun bawah. Baik, lakaran perspektif ada 3 jenis iaitu 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Dan kita akan belajar ketiga-tiga lakaran tersebut. Baik, 3 elemen penting dalam lakaran perspektif adalah yang pertama adalah garisan bumi. Yang kedua adalah garisan ufuk. Dan yang ketiga adalah titik lenyap. Kalau garisan bumi ni dia akan berada di bawah. Okey, kalau garisan ufuk pula dia akan berada di sebelah atas. Titik lenyap pula dia boleh jadi di garisan bumi ataupun garisan ufuk. Di mana ia perlulah selari dengan garisan ufuk untuk bentuk pandangan perspektif. So, kita akan mula melakar lakaran perspektif 1 titik. Jom kita mula melukis. Mula-mula macam biasa kita akan menulis tajuk lakaran perspektif 1 titik. Okey, apakah langkah pertama? Langkah pertama kita kena buat garisan ufuk. Kemudian kita buat satu garisan di bawah. Okey, yang ini kita panggil dia garisan bumi. Baik, kita akan buat satu titik lenyap. Sekarang ni cikgu nak buat pandangan mata ulat. Okey, titik lenyap di garisan ufuk. Untuk membuat lakaran perspektif 1 titik, kita perlu tahu pandangan hadapan objek tersebut. Jadi kita akan buat pandangan hadapan objek tersebut. Awak tak perlu tukar warna pen Cikgu nak tunjukkan garisan unjuran, garisan objek. Perbezaan antara garisan unjuran, garisan binaan dan juga garisan objek. Baik, mula-mula kita akan buat pandangan hadapan objek tersebut di atas garisan bumi. Cikgu tandakan sebagai A, B, C dan D. Kemudian cikgu akan buat garisan unjuran. Okey, garisan unjuran ni garisan binaan lah. Okey, daripada titik lenyap kepada garisan A. Okey, daripada titik lenyap ke A. Okey, kemudian daripada titik lenyap ke C. Daripada titik lenyap ke D.
Awak tak perlu tukar warna pen sebab cikgu buat ni supaya awak nampak perbezaan setiap garisan tu lah. Lebih jelas lagi. Baik, seterusnya cikgu akan tandakan satu titik ataupun cikgu akan tandakan sebagai E dekat sini. Itu adalah lebar objek tersebut. Jadi daripada E, cikgu akan melalui garisan unjuran D. Okay. Tegak ke bawah. Okay. Daripada E, cikgu akan buat garisan mendata yang melalui unjuran A. Okay. Daripada garisan unjuran tu, cikgu buat huruf G lah kat situ. Okay. Daripada G, cikgu akan turunkan melalui garisan unjuran B. Okay. Daripada yang kat situ cikgu tandakan sebagai H. Jadi daripada H cikgu akan cantumkan ke F. Okey. Seterusnya cikgu akan boldkan objek tersebut. Okey. So daripada A ke B, daripada A ke C, daripada C ke D, daripada B ke D. Okey. Daripada A ke G. Daripada G ke E. E ke F. F ke D. E ke C. Okey, seterusnya cikgu akan boldkan garisan tersembunyi. G ke H. H ke F. B ke H. Okey, dah siap. Okey, so selamat mencuba lakaran perspektif 1 titik. Baik, kita akan buat lakaran perspektif 2 titik pula. Okey, mari kita lukis bersama-sama. Mula-mula tulis tajuk dulu, lakaran perspektif 2 titik. Baik, macam biasa buat garisan ufuk di atas. Garisan ufuk, tandakan sebagai garisan ufuk. Kemudian buat garisan bumi dekat bawah. Guna pembaris garisan bumi. Okey, kalau 2 titik maksudnya 2 titik lenyap. Okey, kita tandakan TL1 dan TL2. Baik, kita akan buat kubus ataupun kuboid. Jadi kita akan buat ketinggian objek tersebut. Tadi lakaran perspektif 1 titik, kita mulakan dengan pandangan hadapan objek. Untuk lakaran perspektif 2 titik, kita akan tentukan ketinggian ketinggian objek. Jadi kita tandakan sebagai satu garisan. Untuk ketinggian objek tersebut, cikgu tandakan sebagai A dan O. Jadi, daripada titik lenyap 1, kita pergi ke A. Tak payah tukar pen berwarna Cikgu saja tukar supaya nak nampakkan perbezaan antara garisan unjuran dan garisan objek. Kemudian, daripada titik lenyap 1 kepada O. Okey, kemudian daripada titik lenyap, okey kat sini titik lenyap 2 cikgu tak tanda pula. Okey, daripada titik lenyap 2 kita pergi ke A. Daripada titik lenyap 2 kita pergi ke O. Baik. Okey, sekarang kita nak tandakan lebar objek tersebut. Cikgu tandakan sebagai B dan C. Okey, daripada B kita turun ke garisan unjuran O.
melalui garisan unjuran O. Okey, daripada C kita akan melalui unjuran O juga. Okey. Kemudian daripada titik lenyap 1, kita akan buat satu garisan unjuran mengenai B. Kena dekat B. Okey, sama juga dengan titik lenyap 2, kita buat satu garisan unjuran kena ke C. Okey, dah nampak objek tersebut. So, kita nak buat garisan tersembunyi pula sekarang ni. Daripada titik lenyap 1, kita akan pergi ke, okey, cikgu tandakan ni D dan E. Okey, daripada titik lenyap 1, kita pergi ke D. Daripada titik lenyap 2, kita pergi ke A. Okey, dah nampak dah objek tu. So, kita akan boldkan objek tersebut. Daripada B ke D. C ke E. C ke E. A ke O. C ke A. E ke O. D ke O. B ke titik pertemuan antara C. Kemudian daripada sini ke C. Cikgu tandakan sebagai F lah kat sini. Okey, bawah tu G. Okey, kemudian kita akan buat garisan putus-putus ataupun garisan tersembunyi. Okey, dari G ke E. Oh, ada satu lagi garisan daripada B ke A. Okey, dah siap untuk lakaran perspektif 2 titik. Okey, selamat mencuba lakaran perspektif 2 titik. Okey, seterusnya kita akan mula melakar lakaran perspektif 3 titik. Kita tulis tajuk dulu. Lakaran perspektif 3 titik. Okey. Untuk lakaran perspektif 3 titik, kita gunakan garisan ufuk sahaja. Okey, buat satu garisan. Garisan ufuk. Kemudian kita akan gunakan satu garisan menegak. Okey, dan sekarang kita nak tentukan kat mana titik lenyap. Mula-mula kita buat TL1 dekat garisan ufuk. Kemudian kita buat TL2 di garisan ufuk juga. Okey, dan kita tandakan TL3 di garisan menegak. Kemudian kita tandakan 2 dan 1. 2 dan 1 ni apa? Ini adalah ketinggian objek. Okey, kita akan mulakan dengan garisan unjuran ataupun garisan binaan. Sekali lagi, jangan tukar warna pen awak. Cikgu saja yang tukar. Awak cuma bezakan dengan bold ataupun tidak. Gunakan pensel 2B dan 4B untuk membezakannya. Okey, kemudian mula-mula sekali kita mulakan dengan titik lenyap 1. Kita pergi ke nombor 1. Titik lenyap 1 pergi ke nombor 2. Titik lenyap 2 pergi ke nombor 1 juga. Titik lenyap 2 pergi ke nombor 2. Kemudian kita akan tentukan lebar objek. Cikgu tandakan sebagai A dan B. Ini lebar objek A dan B. Baik, daripada titik lenyap 3, kita akan buat satu garisan unjuran melalui A dan B. Okey, nampak dia kena dekat A tu. Okey, kemudian daripada titik lenyap 3, kita akan pergi ke B. Okey, cikgu tandakan di bawah tu sebagai C dan D. Okey, daripada titik lenyap 1, kita akan pergi ke A. Daripada titik lenyap 2, kita akan pergi ke B.
Okey, dah nampak objek tersebut. So, cikgu tandakan titik pertemuan dia sebagai E dekat atas ni. Okey. So, kita akan boldkan objek ini. Okey, daripada A ke C. Okey, boldkan daripada C ke 2. Daripada 2 ke D. Daripada B ke D. Okey, daripada A ke E. Daripada 1 ke B. Daripada A ke 1. Daripada E ke B. Okey, dah siap objek awak untuk lakaran perspektif 3 titik. So, hari ni kita dah belajar lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. So, selamat mencuba. Jangan lupa hantarkan awak punya lakaran kepada guru kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.